Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih yang berbahagia Datuk Pembantu Pengurusi Tetap, yang berhormat Datuk Seri Presiden, yang berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Presiden, yang amat berhormat Naib Presiden, yang berhormat Naib Presiden, yang berbahagia Naib Presiden, yang berhormat Datuk Seri Dr. Ketua Wanita, yang berbahagia Datuk Dr. Ketua Pemuda, yang berbahagia Datuk Ketua Puteri, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi, yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad bin Sa'id, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, yang berhormat Datuk Sabri Muhammad Noor, Ketua UMNO Bahagian Setiu, serta rakan-rakan perwakilan serta pemerhati yang dikasihi sekalian. Tidak dilupakan yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, mantan Presiden UMNO selaku pengurusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional. Saya Bazlan bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Setiu, mewakili UMNO Negeri Terengganu. Sidang perwakilan sekalian, setelah 63 tahun UMNO memimpin negara, UMNO menjadi tunjang kerajaan, UMNO perjuangkan kemerdekaan, UMNO melaksanakan pembangunan, UMNO mewujudkan perpaduan, UMNO membina negara, UMNO membela agama, bangsa dan tanah air. Tapi malangnya, pada 9 Mei 2018 merupakan detik hitam kepada UMNO, menjadi pembangkang di negeri dan di pusat. Ketika itu, ada yang tidak mengaku orang UMNO, ada yang tinggalkan parti, ada wakil rakyat lompat parti, dan ada juga yang menjadi duri dalam daging. Tapi bagi kami, walaupun laut bergelora, badai melanda, gelombang menggoncang, kami tetap setia bersama UMNO. Oleh itu, jadikanlah kekalahan ini sebagai iktibar dan pengajaran kepada kita. Sebagai teladan dan sempadan, kita mesti muhasabah diri. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang bermaksud, kamu diwajibkan berperang, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu, padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Berdasarkan ayat ini, jelas kepada kita, kita benci akan kekalahan. Namun yang kita benci itu ada kebaikannya. Allah nak tunjuk satu persatu kepada kita, siapa kawan kita, siapa lawan kita, siapa yang setia, siapa yang khianat, siapa yang tahan diuji, siapa yang lompat si katak lompat, dan siapa yang berpendirian. Di sebalik ujian kekalahan yang diberikan ini,
Ia memberi peluang kepada rakyat menilai tentang pilihan yang disangka tepat memperjuangkan kehendak dan kepentingan rakyat, namun akhirnya tetap bertuhankan nafsu dan kepentingan diri semata-mata. Duit rakyat dijarah dan disonlap, hutang ditambah, apatah lagi kepentingan negara juga digadai. Mungkin Allah nak tunjuk kepada rakyat, setiap parti tidak sama cara memerintah. Satu persatu Allah tunjukkan kepada kita perkara yang dituduh dan dituju kepada UMNO akhirnya terpalit kepada mereka dan jelas mereka tidak mampu untuk mentadbir negara sebaik UMNO. Janji harga minyak turun. Janji nak hapuskan PTPTN. Akhirnya janji tinggal janji. Janji nak hapuskan tol. Akhirnya dijawab manifesto bukan kitab suci. Inilah antara natijah kebaikan daripada kekalahan UMNO yang Allah tunjuk apabila rakyat menolak UMNO. Walaupun puluhan tahun UMNO telah menabur jasa kepada negara, Allah Maha mengetahui. Alhamdulillah, selepas 22 bulan Pakatan Hancing dan selepas 17 bulan kerajaan gagal, dengan kebijaksanaan kepimpinan kita serta kesetiaan ahli-ahli dan penyokong-penyokong UMNO, maka pada 21 Ogos 2021, akhirnya UMNO ditakdirkan mengetuai semula kepimpinan negara. Allah Maha Kuasa. Tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO yang bertukuh lumus dan sanggup berbuat apa saja demi parti keramat UMNO yang kita cinta ini. Meskipun diugut, meskipun diceca, dimaki dan dihina, namun Yang Berhormat Datuk Seri tetap berdiri teguh, seteguh puncak Himalaya mempertahankan parti keramat ini. Tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden. Kita juga berbangga para pemimpin UMNO berada dalam kabinet pada hari ini. Walaupun dalam suasana yang berbeza. Oleh itu saya ingin merayu dan menyeru kepada para menteri agar peluang ini digunakan sebaik mungkin. Gunakan jawatan yang diamanahkan ini untuk membela rakyat dan membantu parti. Tiada maknanya kita memimpin kerajaan jika kita tidak mampu membela nasib rakyat. Tiada maknanya kita memimpin kerajaan tapi kita tidak mampu membantu dan memperkasakan parti. Pemimpin hendaklah berani dan tegas membuat keputusan demi kepentingan rakyat dan parti. Sekiranya kita silap membuat keputusan, ia akan memberi kesan yang tidak baik kepada parti kita dan rakyat akan menghukum kita. Walaupun begitu, ada setengah-setengah pemimpin yang cuba play safe. Ada juga yang cuba main dua kolam. Walau bagaimanapun, saya mengucapkan tahniah kepada menteri-menteri daripada UMNO yang sentiasa peka dan prihatin serta menunjukkan prestasi yang baik dalam kerajaan dan mendukung aspirasi keluarga Malaysia. Tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri, kerana berani membuat keputusan yang tepat meluluskan pengeluaran khas KWSP yang telah sekian lama dituntut oleh rakyat. Tahniah dan syabas Datuk Seri. Sidang perwakilan sekalian, saya ingin menyentuh sedikit mengenai muafakat nasional. Hari ini setelah beberapa kali pentadbiran negara bertukar pucuk pimpinan, kelihatan PAS dilihat sudah tidak lagi bernafsu
untuk terus bersama-sama memperkuatkan muafakat nasional. Tidak seperti hari bersejarah kepada umat Melayu Islam negara ini apabila PAS dan UMNO menandatangani Piagam Muafakat Nasional pada 14 September 2019 dengan pelukan erat dan juraran air mata pemimpin dan penyokong di Dewan Merdeka ini. Hari ini semuanya hampir tinggal menjadi satu sejarah semata-mata. Ku sangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Umpama bunga tanggal kelopak, ibarat madu habis manisnya. Muafakat nasional kini hanya tinggal sebagai sebutan. Kalau hilang tidak dicari, kalau sakit tidak diubati, kalau habis pun tidak diganti. Semua ini gara-gara sikap curang PAS yang berjinak-jinak dengan PPBM melalui Perikatan Nasional. Bahkan ucapan-ucapan pemimpin PAS akhir-akhir ini bersifat prejudis, seolah-olah kita yang menyebabkan retaknya muafakat nasional. Manakala kecurangan dan kerana tamak haloba, mereka cuba mendapat keuntungan melalui Perikatan Nasional, tidak pula diinsafi sebagai punca masalah dalam muafakat nasional. Dalam soal hubungan dengan PAS ini, mari kita melihat apa yang berlaku di Terengganu. Sebab itulah Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Said sentiasa konsisten mengingatkan kepada pucuk pimpinan agar berhati-hati dengan helah PAS. Kami berhadapan dengan PAS sejak 3 generasi yang lalu. Paruk yang ditinggalkan oleh PAS masih dirasai hingga ke anak cucu orang UMNO hari ini. Sejak peristiwa solat 2 iman, kafe mengkafe, nikah 2 kali, sembelihan tidak boleh dimakan dan segala macam fatwa sonsang yang telah dikeluarkan oleh PAS. Ketika ini UMNO Terengganu masih menguasai 1/3 daripada keseluruhan kerusi Dewan Undangan Negeri Terengganu. Tapi dipandang sepi oleh kerajaan negeri pimpinan PAS sepanjang 2 tahun melayari bahtera muafakat nasional di Terengganu. Tiada cerminan sebenar terjemahan muafakat yang dapat ditunjukkan. Inilah sikap sebenar mereka. Tiada pun hasrat untuk benar-benar menginsafi kesilapan yang lalu. Dalam banyak hal, kerajaan PAS Terengganu tidak langsung mengambil kira keberadaan wakil-wakil rakyat UMNO Barisan Nasional yang dipilih rakyat. Di setiap kawasan DUN yang diwakili UMNO Barisan Nasional, di situlah juga PAS mewujudkan pentadbirannya sendiri untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Jika sudah bermuafakat, apa perlunya lagi wujud satu pentadbiran lain? Apakah kedudukan wakil rakyat UMNO tidak diiktiraf sebagai pemimpin? Semua ini wujud kerana PAS tidak menganggap UMNO Barisan Nasional sebagai sebahagian daripada kerajaan. Jauh sekali untuk mengagihkan jawatan-jawatan di setiap peringkat pentadbiran. Malah bajet yang sepatutnya disalurkan kepada wakil rakyat juga dialihkan kepada pentadbiran PAS kawasan tersebut. Justru apa artinya kewujudan muafakat nasional di Terengganu? Bahkan pemimpin nombor 1 kerajaan PAS Terengganu sendiri pun tidak hadir sewaktu pelancaran muafakat nasional peringkat negeri Terengganu. Adakah PAS Terengganu benar-benar ikhlas menghormati Piagam Muafakat Nasional yang ditandatangani di peringkat pusat? Demikian sedikit sebanyak pengalaman kami bersama Muafakat Nasional di Terengganu. Di peringkat akar umbi UMNO di Terengganu, jelas mereka mahukan Muafakat Nasional ini ditamatkan pada mereka. Untuk apa kita terus menyimpan kudis yang akan menjadi barah? Jika sudah tahu penyakit itu mudarat, kenapa masih berlengah untuk berubat? Ubat mujarab ialah memutuskan hubungan politik dengan PAS. Tamatkan muafakat nasional dengan segera.
Bahkan itulah yang ditunggu oleh PAS sendiri. Jadi, kenapa perlu kita takut? Pinggang tak retak, nasi tak dingin. Orang tak hendak, kita pun tak ingin. Yang bahagia, Datuk Penggati Pengerusi Tetap dan sidang perwakilan sekalian, pada pilihan raya umum yang ke-15 nanti, dijangka 22.7 juta layak mengundi. Daripada jumlah itu, seramai 5.6 juta ialah pemilih kali pertama. 1.2 juta orang daripada berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Bagaimana kita mahu memastikan mereka ini menyokong UMNO? Apakah rancangan kita? Apakah tawaran kita? Apakah peluang mereka nanti dalam bidang pendidikan, peluang pekerjaan, perumahan dan segala bentuk kebajikan mereka? UMNO mesti merangka tawaran baru kepada golongan ini bagi meyakinkan mereka terus bersama-sama dengan kita. Mereka mesti diurus secara holistik dan konsisten. Bukan hanya semata-mata untuk tujuan pilihan raya. Dengan prestasi baik yang telah ditunjukkan oleh menteri-menteri daripada UMNO dalam kerajaan hari ini, yang amat berhormat Perdana Menteri, saya mencadangkan beberapa kementerian yang mempunyai kepentingan strategik berhubung kait kepentingan belia dan orang muda haruslah dipimpin oleh UMNO. Kementerian penting ialah seperti belia dan sukan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan agensi-agensi seumpamanya haruslah dipimpin oleh UMNO. Kini telah membuktikan selama ini hanya pemimpin UMNO yang berkeupayaan menterjemahkan hasrat dan inspirasi kerajaan terhadap generasi masa depan negara ini. Walaupun begitu, kita faham pada hari ini Perdana Menteri suka hendak membuat keputusan kerana UMNO bukan parti yang dominan. Perlu mendapat persetujuan daripada parti-parti lain. Kita faham. Demi kestabilan kerajaan dan demi kepentingan rakyat, UMNO Terengganu mencadangkan supaya PRU disegerakan untuk mendapat mandat baru daripada kerajaan, daripada rakyat. Tidak lama lagi, kita akan menghadapi PRU 15. Saya nak tutup dah. Minta sikit lagi. Kebangkitan UMNO hari ini adalah hasil pengorbanan, kerjasama, kesepakatan, perpaduan dan kesetiaan setiap orang daripada kita. Setiap orang telah memainkan peranan masing-masing dengan tahap disiplin, kepatuhan dan ketaatan kepada pucuk pimpinan. Sebab itulah daripada pimpinan tertinggi, wanita, sayap-sayap pemuda, puteri jelas bekerja kuat. Sebab itulah siri-siri pilihan raya, PRK, PRN, PRN Melaka dan PRN Johor, kita menang cukup bergaya. Tahniah Tok Mat memimpin selaku pengarah pilihan raya. Tahniah. Kekentalan Yang Berhormat Presiden menempuh segala dugaan dan cabaran. Menepis tomahan dan serangan telah memberi inspirasi kepada kami di bawah untuk terus berjuang demi parti tercinta. Manakala kesetiaan Yang Berhormat Timbalan Presiden mengurus dan melaksanakan arahan parti selain kecekapan sebagai pengarah pilihan raya adalah merupakan tunjang kepada kejayaan kita untuk bangkit pada hari ini. Tahniah Presiden, tahniah Timbalan Presiden dan tahniah kepada kita semua yang setia dan taat kepada arahan parti. Namun,
Jangan kita lupa, di tengah-tengah segala kekuatan yang kita ada ini, kita cukup bertuah. Kita ada suntikan tambahan, booster. Kita ada seorang pejuang tulen yang tiada galang gantinya. Bukan sedikit peranan yang dimainkan oleh beliau. Beliau berada di mana-mana. Beliau ialah Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Tahniah dan terima kasih di atas segala pengorbanan bosku. Akhirnya, Wakil Terengganu. terima kasih. Akhirnya, marilah kita sama-sama terus berjuang. Perjuangan ini bukan untuk kepentingan sesiapa, bukan untuk kepentingan diri, tetapi perjuangan ini adalah perjuangan yang suci untuk agama, bangsa dan tanah air. Dan demi masa depan generasi akan datang, iaitu anak cucu kita. Oleh itu, perbetulkan niat kita, perkemaskan tindakan kita dan satukan matlamat kita. Marilah kita bersatu, marilah kita bangkit, rapatkan saf, bergerak sederak dan senada, membujur lalu, melentang patah sayap bertongkat paruh, namun undur pantang sekali. Marilah kita berjuang hingga ke penghujung. Kita pastikan PRU yang ke-15 nanti UMNO merampas kembali kepimpinan tanah air yang kita sayangi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terengganu pohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Wakil Terengganu.